kami anggota tentera melihat kemerdekaan ini adalah satu kejayaan yang dicapai oleh para pejuang, prajurit, anggota tentera dahulu demi untuk menentukan negara ini berada dalam keadaan yang aman damai. Tapi yang paling utama adalah kemerdekaan itu adalah merupakan kebebasan untuk kita melaksanakan apa juga tugasan kerja dalam negara ini mengikut acuan kita lah, bukan mengikut acuan orang lain, ya. Jadi pemerintahan, corak pentadbiran negara berasas dan berlandaskan kepada cara kita, orang kita, ya, bukan orang lain, demi untuk menentukan bahawa negara dalam keadaan aman, masyarakat harmoni dan kesejahteraan rakyat terjamin pada sebilang masa. Alhamdulillah, Brigade ke-11 Infanteri Malaysia ini adalah merupakan brigade yang telah dipertanggungjawabkan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan negeri Selangor. Ya, saya merupakan appointed military commander untuk negeri Selangor dan saya harus menentukan negeri Selangor ini tidak diganggu gugat oleh sebarang anasi-anasi luar yang nak mengganggu negara and negeri Selangor khususnya. Jadi kita 11 brigade yang mempunyai beberapa pasukan-pasukan infanteri dan pasukan-pasukan bantuan yang lain akan sentiasa menentukan bahawa tidak ada sebarang pencerobohan yang dilakukan ke atas negeri Selangor. Di samping itu, yang di dalam keadaan aman ini, kita akan membantu negeri Selangor dalam pelbagai aspek, seperti dalam membantu pihak berkuasa tempatan, menguatkuasakan undang-undang, membantu polis negeri Selangor, dan juga kita akan menentukan keselamatan dari segi apabila berlakunya bencana, ya, bencana alam, dan kita juga membantu dalam apa yang kita panggil sebagai military operation other than war, ya. Kita bantu dalam pelbagai operasi demi kemaslahatan rakyat negeri Selangor. Ini sangat menarik, ya. Sangat menarik. Pandemik yang berlaku pada awal penghujung tahun 2019 dan membawa sehingga betul-betul tersebarnya di negara kita pada awal tahun 2020. Ia sekaligus telah memberikan satu pendedahan baru kepada Angkatan Tentera, ya. Malah bukan Angkatan Tentera saja, seluruh agensi kerajaan dalam negara ini mendapat satu pengalaman yang baru, dan ia merupakan satu cabaran yang hebat. Tetapi alhamdulillah, kita telah berjaya menangani isu ini, dan walaupun kita masih lagi berperang dengannya, tapi sistem yang kita ada itu sangat menarik, dan dah telah berjalan dengan begitu lancar. Di bawah Akta 342 pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit 1988, Angkatan Tentera telah diminta oleh Kementerian Kesihatan, ya, untuk membantu pihak Polis Diraja Malaysia dalam mengawal pandemik COVID-19 ini. Jadi berlanjutan daripada itu, Angkatan Tentera telah bersetuju, ya, dengan hati yang terbuka dan bersemangat untuk membantu menjadi frontliner dalam menangani isu ini. Jadi kita di negeri Selangor pada satu ketika kita telah menugaskan lebih kurang 1,900 anggota, ya, untuk bertugas bersama-sama dengan pihak Polis Diraja Malaysia
dalam melaksanakan sekatan jalan raya dan juga rondaan MPV, rondaan peronda polis. Pernah pada suatu ketika kita kena handle, kita melaksanakan dan membantu polis di seluruh negeri Selangor sebanyak dalam 99 sekatan jalan raya, 99 sekatan jalan raya. Ini satu jumlah yang besar yang pernah kita laksanakan dalam membantu pihak polis keluar. Begitu juga dengan COVID-19, pergerakan itu kita hadkan agar musuh itu tidak terkena kepada kita, musuh halus itu. Di samping itu di samping perintah kawalan pergerakan yang diumumkan oleh kerajaan secara menyeluruh di Malaysia, terutamanya di Selangor, kita juga terlibat dengan perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Ini lagi satu operasi yang kita jalankan agak berbeza dengan PKP biasa, kerana kita terpaksa kalau boleh kita katakan mengurung kawasan-kawasan tertentu dengan dawai berduri, kawat berduri, kita panggil concertina wire, untuk mengekang penduduk di tempat-tempat tertentu supaya tidak keluar dan tidak masuk, demi menghalang penyebaran pandemik ini. Jadi kita ada 3 tempat yang kita laksanakan. Pertama di kawasan Selayang Baru, kemudiannya kita membuat perintah kawalan pergerakan diperketat di Pasar Jalan Osman Petaling Jaya, dan paling panjang dan paling luas sekali adalah kita buat di Kuala Langat. Kita dapat mengekang dan mengawal pandemik ini dengan begitu baik sekali, alhamdulillah. Itulah bezanya tahun ini dengan tahun-tahun biasa-biasa, memang sangat lain, sehingga hari ini pun kita masih merasa bahawa ada kelainan dalam kehidupan kita. Norma baru yang kita perlu lalui, memang sangat berbeza. Jadi tahun ini sambutan Hari Merdeka pun kita tidak ada lagi perarakan besar-besaran di jalan raya, di dataran Merdeka, tapi semangat itu tetap diwujudkan. Tetap ada perhimpunan-perhimpunan kecil yang mematuhi peraturan SOP kita lakukan demi untuk menimbulkan rasa semangat dan ingatan kita terhadap perjuangan orang-orang terdahulu dalam memerdekakan negara. Itulah. Tempoh itu adalah tempoh di mana Parti Komunis Malaya masih lagi berada di bumi Malaysia ini, mereka telah meletakkan senjata dan buat perjanjian hanya pada tahun 1989. Jadi pengalaman beroperasi di sempadan itu memang merupakan satu cabaran, membawa bersama dengan saya anggota-anggota lain di dalam hutan, demi untuk menentukan bahawa negara selamat. Para suami meninggalkan isteri di rumah, meninggalkan anak di rumah, yang bujang meninggalkan bapa dan ibu di rumah untuk tempoh yang 3 bulan, kalau suami ada ada isteri yang mengandung 6 bulan atau 7 bulan, maka kelahiran anak itu pasti tak dapat ditemui. Itu adalah kadang-kadang kita melihat lelaki menangis dalam hutan, bukan lelaki tak boleh menangis, lelaki menangis. Itu adalah momen yang kita lihat
uh, sangat tersentuh lah dalam diri kita ya. Di samping itu saya juga pernah ditugaskan di luar negara bersama Malaysian Battalion di Bosnia. Ini lagi satu pengalaman yang sangat terindah, bukan terindah ya, sangat terpahat di jiwa saya, kerana peperangan di Bosnia itu sebenarnya dia ada kaitan dengan negara kita. Dia merupakan peperangan dan juga perpecahan, perbalahan antara tiga kaum yang besar, bangsa Serbia, Kroasia dan bangsa Bosnia, dan mereka saling berperang antara sama sendiri. Perpecahan akibat bangsa dan kaum itu memberi tamparan dan ingatan yang hebat pada diri saya, sebab negara kita mempunyai bangsa yang berbilang kaum ya. Kalau kita tidak hati-hati, negara boleh hancur ya. Negara tidak akan aman kalau kita tidak bersepakat, kalau kita tidak bersatu padu, kalau kita tidak bersatu hati dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyat keseluruhan dalam negara ini. Itu yang saya lihat di Bosnia. Perbalahan itu telah menjadikan negara itu hancur ya. Pada tahun saya pergi pada tahun 1993-94. Kami merupakan Malaysian Battalion yang pertama, Malbat 1 yang pergi ke sana. Kita memang lihat kehancuran itu sangat dahsyat ya. Masyarakat yang kita temui pada masa itu, apabila kita masuk, hanya tinggal orang-orang tua lelaki dan juga perempuan-perempuan saja yang boleh kita lihat. Orang lelaki dah tak ada, mereka bertempuran. Terlalu banyak jiwa yang terkorban ya. Terlalu banyak pembangunan yang hancur. Ini yang perlu kita fikirkanlah. Masyarakat negara kita perlu sedar bahawa keharmonian, kesejahteraan rakyat dalam berbilang kaum ini perlu kita kena jaga ya. Kita kena bersatu hati, hidup aman damai lah ya. Tidak ada orang yang boleh membahagiakan kita, tidak ada orang yang memberi keamanan kepada negara kita kalau kita bukan kita sendiri. Kita sendiri yang bertanggungjawab untuk menentukan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan kita dan generasi-generasi akan datang. Kita perlu jaga yang itu lah. Hati-hati dalam membuat apa juga tindakan ya. Jangan sampai perpecahan berlaku antara kita ya. Akibatnya sangat teruk ya. Itulah yang boleh saya katakan lah. Saya sebagai warga tentera lah ya, tapi saya mendoakan supaya warga tentera terus bersemangat lah untuk menentukan keselamatan dan kesejahteraan rakyat negara kita. Tetapi kepada rakyat, kemerdekaan ini dah dicapai. Orang lain telah berusaha untuk memberikan apa yang kita ada sekarang. Kita tidak akan berada begini rupa tanpa pengorbanan yang orang lepas, demi membantu mereka-mereka yang masih lagi hidup, tetapi mereka tercedera, mereka sakit akibat daripada operasi mereka dalam proses untuk mencapai kemerdekaan dulu. Ada yang hilang pendengaran, ada yang hilang penglihatan, ada yang hilang kaki dan tangan ya. Ada juga yang lumpuh. Keadaan mereka memang memerlukan sedikit bantuan lah daripada kita. Kita tidak mengharapkan banyak, tetapi kalau semua masyarakat ada merasa apresiasi itu
appreciation itu yang paling penting lah, dalam memberikan semangat kepada mereka untuk terus hidup. Mereka tak minta banyak ya, tapi kita hargailah mereka yang telah terdahulu, dan dia dah bagi kita ini keadaan yang aman, keadaan yang harmoni, ekonomi yang baik ya. Jadi kita kena jagalah. Orang lain dah amanahkan kepada kita. Dia telah mengamanahkan sebuah negara yang aman damai. Dia telah mengamanahkan kepada kita negara yang maju. Dia telah mengamanahkan kepada kita tanah dan sumber yang banyak. Ya. Dan dia telah mengamanahkan kepada kita hasil mahsul negara. Dia telah mengamanahkan kepada kita juga kesejahteraan. Jadi tanggungjawab itu kita punya tanggungjawab untuk kita pula bawa, untuk kita perbaiki, bukan setakat untuk diri kita tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Itu yang paling utama. Kita jangan disumpah oleh generasi yang akan datang kerana tidak menjaga kemaslahatan rakyat, tidak menjaga keamanan dan kesejahteraan negara yang kita telah warisi daripada orang yang lepas, orang yang lalu. Itu tanggungjawab kita sekarang. Orang dulu telah berusaha payah memberi seluruh jiwa raga mereka, pengorbanan jiwa raga mereka untuk kita menjadi macam ini. Dan kita pula jangan lalai, jangan sombong, jangan alpa untuk meneruskan amanah itu. Bukan untuk kita, tapi generasi yang akan datang. Kalau tak, nanti kita dipersalahkan. Ini yang paling utama. Itu yang paling utama. Jadi saya mengharapkan semua rakyat hiduplah dalam keadaan bersatu padu. Kita bersama-sama dalam mensejahterakan negara. Tanggungjawab mempertahankan negara, keselamatan negara bukan hanya tertakluk kepada pasukan keselamatan. Ia adalah merupakan tanggungjawab seluruh individu, seluruh rakyat dalam negara ini. Tidak ada seorang pun yang terlepas daripada memikul tanggungjawab tersebut. Kita jangan fikir bahawa keselamatan negara tentera dan polis yang tentukan. No, ia adalah tanggungjawab kita bersama. Saya Brigadier Jeneral Nur Syam bin Maktab, Panglima Brigade ke-11 Infanteri Malaysia, ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kemerdekaan dan selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia prihatin.